بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Sedikit pengenalan tentang diri saya yang serba kekurangan ni. Nama saya Muhammad Ehsan bin Abu Bakar, lahir tahun 1976, lahir di Pulau Pinang. Pada asalnya lah tidaklah fokus kepada bidang agama. Pada awalnya hanya saya sekolah biasa, sekolah rendah biasa, darjah 1 sampai darjah 6 di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Kemudian setelah tu saya sambung pelajaran di ITM Shah Alam, ambil jurusan Electrical Engineering lah. Dan setelah itu saya bekerja di bidang yang lain juga. Pada awalnya di bidang logistik sebagai untuk mendapatkan sumber pendapatan saja, dan akhirnya saya pergi kepada satu bidang yang lain, iaitu sound engineering. Dan kemudian pada umur saya 28, ketika itulah Allah Ta'ala mungkin dengan asbab doa daripada ibu dan ayah saya, ibu dan abah saya ni, mereka sebenarnya berkeinginan saya daripada kecil lagi untuk dihantar ke madrasah tahfiz, madrasah alim untuk mempelajari, menghafal Quran dan membaca kitab. Tetapi ketika itu dengan melihat mungkinlah dengan keputusan akademik yang agak cemerlang, maka di situ mereka membiarkan saya untuk mempelajari ilmu tadilah. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka hati saya untuk saya belajar agama. Jadi pada umur 28 itu saya dengan sendirinya saya setelah berbincang dengan keluarga lah, saya pergi sendiri ke Pondok Pesantren Al-Fatah di Karas, Magetan, Jawa Timur. Di situ saya belajar selama 4 tahun. Kemudian setelah itu saya sambung pengajian saya di Darul Ulum Zakaria di Lenasia, Johannesburg, South Africa. Yang mana madrasah tersebut merupakan cawangan daripada madrasah aliran Deobandi lah. Madrasah aliran Deobandi di India. Kitab ini dinamakan sebagai Risalah Al-Bajuri fi Ilmi Tauhid, karangan Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri lah yang masyhur. Jadi Imam Bajuri ini seorang ulama, boleh kita kata kurun yang ke-12. Dan beliau banyak mengarang kitab-kitab akidah seperti
kitab ini. Kemudian beliau membuat syarah ataupun hasyiah bagi kitab Kifayatul Awam yang dinamakan sebagai kitab Tahqiqul Maqam. Kemudian kitab yang menjadikan syarah ataupun hasyiah kepada matan Ummul Barahin Imam Sanusi. Begitu juga kitab Tuhfatul Murid yang masyhurlah dipelajari di pondok-pondok dan di madrasah, bahkan di universiti-universiti, yang dinamakan sebagai Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid, mensyarahkan matan Jawharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Begitu juga beliau ada membuat hasyiah kepada syarah Imam Taftazani kepada Aqidah Nasafiyah. Walaupun kitab itu tidak berjaya dihabiskan oleh Imam Bajuri, hanya sampai kepada permulaan sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Jadi begitu juga Imam Bajuri ini juga banyak mengarang dalam ilmu fiqh, terutamanya dalam mazhab Syafi'i, seperti hasyiah Bajuri ala syarah Ibn Qasim, ala matan Taqrib atau matan Ghayah dalam ilmu fiqh. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain lah. Sebelum kita masuk kepada kitab yang mana yang akan kita bacakan ni, iaitu kitab Risalah Tauhid Imam Bajuri rahimahullahu taala, di sini elok kita bahaskan dulu tentang perkara-perkara yang asas tentang ilmu akidah, atau lebih dikenali sebagai Al-Mabadi'u Asyrah, iaitu asas-asas yang 10 lah bagi setiap bidang ilmu. Ilmu Tauhid wal Aqaid. Nama ilmu ni pun banyak sebenarnya, nanti saya terangkan insya-Allah. Yang pertama, apakah definisi ilmu Tauhid itu? Tauhid itu secara bahasa ialah mengetahui akan sesuatu itu adalah satu. Itu secara bahasa lah. Dan kalau kita sebut akidah, bermaksud apa-apa yang diikat oleh hati. Sebab akidah itulah suatu ikatan. Maka yang dimaksudkan di sini apa yang telah ikatan yang disimpul mati oleh hati lah. Satu pegangan lah kita kata. Satu pegangan atau kepercayaan. Dan secara istilahnya ialah suatu bidang ilmu yang telah dikarang, yang mana dengannya mengisbatkan, menetapkan akidah-akidah agama yang diperolehi daripada dalil-dalil yang diyakini. Jadi menampaknya ilmu akidah ni perkara yang penting yang perlu kita tahu ialah ilmu yang menetapkan atau menerangkan akidah-akidah yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Kemudian yang kedua, maudhu'nya ataupun topiknya ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga para rasul dan juga perkara-perkara yang mungkin ataupun perkara-perkara sam'iyat. Tentang zat Allah Ta'ala dan Rasul ini kita akan bahas tentang perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan juga perkara yang mungkin. Dan juga kita membahaskan tentang perkara-perkara sam'iyat, ataupun yang dimaksudkan sam'iyat di sini ialah perkara-perkara ghaibiyat. Perkara-perkara yang ghaib lah, yang mana kita tak dapat melihat di alam sekarang ni. Ataupun ringkasnya kita membahas tentang rukun iman lah. Mudahnya pembahasan mengenai rukun iman yang 6 itulah. Cuma diringkaskan kepada pembahasan ketuhanan, iaitu ilahiyat, kemudian kenabian, nubuwah dan sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang gaib, yang mana dinamakan sam'iyat itu kerana dalilnya berbangsa sam'i, ataupun diambil dari Quran dan hadis sahaja, tanpa penglibatan akal lah. Dan yang ketiga, faedah. Faedah daripada ilmu ini ialah kita akan mengetahuilah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat para rasul dan pengetahuan-pengetahuan mengenai perkara-perkara yang gaib seperti malaikat, kitab, qada-qadar, syurga, neraka dan sebagainya. Dan dengan ini akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, tentang kelebihan mempelajari ilmu ini, ataupun kelebihan ilmu lah.
kelebihan ilmu itu sendiri iaitu ilmu yang paling mulia berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain, kerana akidah ini membahaskan zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, perbuatannya. Dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mulia, lebih agung daripada segala-galanya. Begitu juga pembahasan mengenai para rasul, yang mana para rasul ini merupakan makhluk, bahkan manusia yang paling mulia di kalangan manusia yang lain lah. Jadi sebab itu dikatakan ilmu ini ilmu yang paling mulia lah. Kemudian nisbah ilmu ini. Nisbah ini kepada ilmu-ilmu yang lain, maka ilmu akidah atau ilmu tauhid ini merupakan asal bagi ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu yang lain tu boleh dikatakan sebagai cabang ataupun furu' lah kepada ilmu akidah. Seperti mana kita tahu kan, kalau kita akidah kita salah, maka segala amalan kita akan ditolak. Jadi sebab itu ilmu akidah ini dianggap sebagai asas kepada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang seterusnya, yang ke-6, iaitu wadi'uhu, ulama yang meletakkan ataupun yang mengasaskan ilmu inilah. Maka yang dimaksudkan di sini adalah mengasaskan ataupun meletakkan manhaj dia ataupun metodologi dia. Bukan akidah itu sendiri. Kalau akidah kita tahu kan, akidah itu yang menetapkannya Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma yang menyusun dan mempersembahkannya kepada masyarakat ataupun menyusunnya di dalam kitab, dalam satu konsep ataupun metod yang tertentu itu, iaitu imam kita, Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 260 Hijriah dan meninggal pada tahun 324 Hijriah, atas pendapat yang masyhur lah, walaupun ada khilaf di situ. Dan beliau telah membuat satu manhaj yang mana di situ manhajnya telah diterima oleh majoriti ulama setelah zaman beliau sampailah sekarang ini. Jadi kitab yang kita baca ni, kitab Risalah Imam Baijuri, Risalah Tauhid Imam Baijuri ini boleh kita kata mengikut konsep Imam Abul Hasan Asy'ari ataupun lebih dikenali sebagai mazhab Asy'ariyah. Ini hanya sebagai mazhab saja, bukanlah akidah itu sendirilah. Kalau akidah itu memang diambil daripada Quran dan hadis. Kemudian yang ke-7, ismuhu, iaitu nama bagi ilmu ini banyak. Antaranya ilmu tauhid, ilmu akidah ataupun aqaid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu teologi dan macam-macam lagi. Fiqhul akbar dan sebagainya. Jadi boleh kita kata semuanya sama dari satu sudut, mungkin berbeza dari sudut yang lain. Sama ada dikata nisbahnya dalam ilmu mantik dikatakan umum khusus mutlak ataupun umum khusus biwajhin. Dari satu sudut dia mempunyai persamaan, dari sudut yang lain tu dia berbeza. Contohnya bila kita kata ilmu tauhid, maka sebenarnya ilmu tauhid itu lebih membahaskan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bertauhid kepada malaikat, kita tak bertauhid kepada rasul-rasul. Tapi kepada Allah kita bertauhid kepada Allah Taala. Oleh kerana pembahasan tauhid itu pembahasan yang paling penting dan yang paling panjanglah dibahas, maka dipanggil ilmu tauhid. Tapi kalau berbanding dengan akidah, akidah tu lebih menyeluruh. Dibahas tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat dan tentang qada dan qadar. Rukun iman yang 6 itulah. Akidah tu meliputi semua. Kalau dikatakan ilmu usuluddin, maka seperti tadilah, dia menjadi usul ataupun asas kepada segala perkara lah. Segala amalan kita atau segala ilmu-ilmu yang lain itu tidak menjadi manfaat, tidak akan memberi manfaat sekiranya akidah kita itu tidak sah ataupun tidak benar. Jadi dia menjadi usul, asas. Maka segala ilmu yang kita pelajari, segala amalan baik yang kita lakukan tanpa akidah yang benar, maka hanyalah sia-sia sahaja, tertolak. Sebab itu dia dipanggil usuluddin, usul dalam agama ataupun asas bagi agama. Kita tahu kan mana-mana perkara pun tak ada asas, dia runtuh. Bangunan tak ada asas, runtuh.
Pokok tak ada, asas tak ada, contohnya akar dia takkan tumbuh, takkan tumbang dan sebagainya lah. Lepas tu dinamakan usuluddin. Dari sudut yang lain dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni agak rumit sikit. Sebenarnya ilmu kalam ini lebih kepada ilmu yang mana kita mampu untuk menegakkan hujah-hujah akli terutamanya lah. Walaupun diraikan jugalah hujah-hujah nakli itu. Maksudnya yang saya maksudkan nakli di sini Quran dan hadis lah. Jadi ilmu kalam itu lebih kepada menegakkan hujah-hujah untuk menetapkan akidah itu dan menolak syubhah-syubhah, keraguan-keraguan yang timbul dalam akidah. Jadi sebenarnya ada unsur akidah juga, mana kita mengisbatkan akidah dengan hujah-hujah akli, hujah-hujah yang qat'i dan akli. Yang pastilah, qat'i itu maksudnya pasti. Dan ilmu ini juga dinamakan sebagai fiqhul akbar menurut sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengarang sebuah kitab yang dinamakan sebagai fiqhul akbar, yang mana di dalamnya membahaskan tentang persoalan-persoalan akidah. Jadi dinamakan juga sebagai fiqhul akbar. Dan boleh kita kata lawannya iaitu fiqhul asghar, itu yang berkaitan dengan ilmu fiqh lah, ataupun yang berkaitan dengan ilmu syariat yang berbangsa amaliyat, praktikal. Kemudian yang ke-8 istimdaduhu, iaitu sumber penggamilannya, iaitu minal adillatil aqliyah wal naqliyah, daripada dalil-dalil akli dan naqli. Yang dimaksudkan dengan dalil-dalil akli di sini iaitu apa yang difikirkan oleh manusia itulah di dalam membenarkan akidah tersebut. Dan naqliyah ini merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, yang mana itu sebagai sumber akidah itu sendirilah. Kemudian yang ke-9 hukmuhu, hukum mempelajari akidah, iaitu al-wujub aini ala kulli mukallafin. Hukumnya wajib aini ataupun fardu ain lah bagi setiap mukallaf, iaitu orang yang Islam, baligh dan berakal. Kemudian yang ke-10 masailuhu, persoalan ataupun permasalahan ilmu ini ialah qadayahu al-bahisah anil wajibat wal jaizat wal mustahilat was sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan yang wajib, yang harus dan yang mustahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul, dan juga tentang perkara-perkara yang gaib lah. Dan insya-Allah ilmu ini akan kita pelajari berpandukan kitab Risalah Tauhid oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan salawat serta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabiril basir Ibrahimul Bajuri dhu taqsir, talaba minni ba'dul ikhwan aslahallahu li walahumul hala wasya'an أن أكتب له رسالة لطيفة تشتمل على صفات المولى وأضدادها وما يجوز في حقه تعالى وعلى ما يجب في حق الرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز فأجبته إلى ذلك فقلت وبالله التوفيق. Maka berkata oleh seorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, yang maha mengetahui lagi maha melihat,
yaitu Al-Imamul Allamah Ibrahim Al-Bajuri yang memiliki kekurangan. Sebahagian daripada saudara-saudaraku, semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusanku dan mereka, telah meminta daripada aku supaya aku menuliskan baginya sebuah risalah yang merangkumi sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat lawannya dan sifat-sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala, dan juga sifat-sifat yang wajib pada hak para rasul dan sifat-sifat yang mustahil pada hak mereka dan sifat-sifat harus bagi mereka. Maka aku telah menerima permintaan mereka itu, lalu aku berkata dengan memohon petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama lawannya, iaitu sifat yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dalil-dalilnya. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Di dalam kitab Risalah Tauhid Imam Bajuri ini, Imam Bajuri rahimahullah telah membahagikan pembahasan kepada dua, iaitu perbahasan mengenai ilahiyah, iaitu tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua tentang nubuwah ataupun kenabian. So di dalam kedua-dua bab ini, Imam Bajuri telah menyatakan apakah yang wajib dan juga yang mustahil serta yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga bagi para rasul. Jadi di dalam mazhab Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah telah memilih daripada banyak sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu, hanya ada beberapa sifat sahaja yang wajib kita imani dan kita ketahui dalil-dalilnya lah. Walaupun secara umumnya kita wajib beriman, wajib beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang mana kita tidak ketahui bilangannya lah. Begitu juga tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu, yang menjadi lawan bagi sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut bilangannya lah. Maka di sini para ulama Asy'ariyah telah memilih lebih kurang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga 20 sifat yang mustahil bagi Allah Taala yang merupakan lawan bagi sifat yang wajib tersebut, dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita menafikan sifat-sifat yang lain lah. Kenapa dipilih 20 sifat ini? Kerana sifat 20 ini merupakan sifat yang mana dalilnya adalah qat'i, sama ada dari sudut aklinya dan juga dari sudut nakli. Bahkan merupakan sifat-sifat yang disepakati oleh semua umat Islam, bahkan mungkin agama lain juga, iaitu Tuhan itu dia wajib bersifat dengan sifat ini. Maka sebab itu ulama-ulama Asy'ariyah telah memilih dan akhirnya menjadi jumlah 20 lah. Walaupun bukanlah memang telah disetkan atau ditetapkan untuk jadikan 20. Sebenarnya dipilih mengikut dalalah ataupun mengikut dalil yang betul-betul qat'i, sama dari sudut akli ataupun nakli. Dan akhirnya jumlah ini menjadi 20. Perkembangannya nanti kita akan bahas dalam kitab yang seterusnya lah, insya-Allah. Itu agak panjang pembahasan dia. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang wajib kita imani, ulama Asy'ariyah membahagikan kepada 4 kategori lah. Iaitu yang pertama, kategori sifat nafsiyah. Hanya ada satu sahaja, iaitu sifat wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Di bawah sifat salbiyah ni ada 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga dipanggil sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu ada 7. Yang pertama, qudrah, kemudian iradah, ilmu, hayah,
sama, basar, kalam. Ada 7 sifat yang dikenali sebagai sifat ma'ani. Kemudian yang terakhir, yang keempat dipanggil sebagai sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. 7 juga. Jadi ada hubungan tu antara sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Jadi di sini kita hanya fokus kepada sifat itu sahaja serta dalilnya lah, tanpa kita membahaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah, apa yang dimaksudkan sifat salbiyah, apa yang dimaksudkan sifat ma'ani, ma'nawiyah. Itu akan kita bahas dalam kitab yang seterusnya, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik untuk kita memahami, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami bermanfaat, dan tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. بالصدق والتبليغ والأمان